Banyakkan kita punya graduan boleh jadi tenaga pengajar dalam bidang craft lah, dan juga mereka. Itu kategori kita punya graduan setakat ni yang bekerja dalam kegiatan awam lah. Masa dia ada pembaikan lah. Kita tengok dari sudut kefahaman, dari sudut seni dan budaya tu, kepentingan untuk menjaga satu warisan yang juga bukan warisan semata-mata budaya semata-mata, tapi dia boleh buat duit, boleh menjana pendapatan kan, kalau dalam bidang craft ni. Macam kita tengok dia guru tadi kan, kalau tengok sebahagian besar ni memang semua orang yang berjaya, sangat hebat, yang boleh menggajikan orang di bawah, bukan sahaja untuk diri individu sebut saja, tapi membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia dan orang-orang boleh digajikan kepada orang lah. Selamat datang ke podcast Borak TVET, sebuah podcast yang membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pelaksanaan TVET di Malaysia. Hari ini kita mempunyai tetamu yang istimewa yang datang daripada Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya, daripada MOTAC, Institut Kraf Negara, yang berusaha Encik Sohibul Azri bin Ahmad, Pengarah Seksyen Akademik dan Kemahiran Kraf Institut Kraf Negara. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang, dan biasa podcast? Ini pengalaman pertama saya lah. Okay. Biasa tengok dekat dalam YouTube je. Okay. Sekarang ni memang zaman sekarang ni kita podcast saja. Kita just nak tengok kan, kita akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan craft. Untuk pengetahuan penonton kali ni tetamu saya dia bawa bantal lain sikit. Bantal tu nampak lain macam tu. Bantal tu ada macam corak-corak serangga sikit tu. Ini batik. I see, okay. Ini kita punya pelajar yang keluarkan. Okay. Batik. Salah satu daripada projek akhir pelajar kita. Okay. And then dia apa dia punya motif di sebalik kalau bantal. Kita tengok sini, biasa kita di IKN biasalah student kita ngajarkan pelbagai jenis motif, termasuk flora, fauna dan sebagainya, pelbagai teknik. Ada yang teknik discharge dan sebagainya. Kalau kita tengok sini, teknik macam seolah rejisan kan, menggunakan garam dan sebagainya teknik. Itu banyak kita ajarkan di IKN lah, baik daripada teknik tradisional, moden hinggalah contemporary. I see. Satu permulaan yang baik untuk Institute Craft. Sebelum ni kita banyak cerita pasal model. Hari ni kita cerita terus berkenaan dengan produk yang ada di IKN. Okay, Cik Sohibul, sebelum kita go further, boleh Cik Sohibul perkenalkan diri, latar belakang, macam mana terlibat dengan TVET dan macam mana boleh terlibat dengan IKN tu sendiri. Okay. Pertamanya saya mewakili Institut Kraf Negara dan juga Kerajaan Malaysia mengucapkan terima kasih kepada pihak CRJPK yang sudi menjemput kami lah untuk podcast pada kali ini lah. Saya Sohibul Azri bin Ahmad, Pengarah Seksyen Akademik dan Kemahiran Kraf. Peranan saya di IKN adalah untuk menyelaraskan program pengajian kemahiran, baik di peringkat kita di MK dan juga SKM kedua-duanya. Dan kalau di IKN kita punya program adalah lebih menjurus kepada kemahiran yang berasaskan craft. Yang maksudnya di situ ada kemahiran dan juga ada seni yang punyai dua-dua yang punya hubung kait lah. Iaitu sekitar untuk penjelasan awal begitulah. IKN punya peranan. Tuan sendiri bidang? Saya kalau latar belakang kemahiran saya dalam bidang seni, saya adalah pereka seni seramik lah. I see. Saya punyai ijazah sarjana muda dalam bidang industri seramik, dan juga ijazah sarjana dalam seni halus seramik. I see. Daripada mana tu? Kedua-dua CJ saya, ijazah saya adalah daripada UiTM. Daripada UiTM Shah Alam lah. Okay, so just nak bagi tahu, saya pun budak UiTM Shah Alam juga. Jumpa adik-adik di sini. Adik-adik. Cuma saya fakulti jauh sikit di kejuruteraan sana tu. Tapi famous. Fakulti Fine Art UiTM is one of the famous di Malaysia. So daripada situ tuan masuk ke IKN. Daripada pandangan tuan, apa
apa itu Institut Kraf Negara? Okey, pengalaman saya sebelum terus di IKN, saya banyak pengalaman lah dengan Kraf Tangan Malaysia. IKN ni adalah bahagian daripada Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia lah, di bawah Kementerian Motek tadi. So kita sebahagian daripada program di bawah Kraf Tangan Malaysia lah, program kemahiran kraf tu sendiri. Sebelum saya pernah menjadi pengarah di peringkat cawangan negeri Kelantan, Melaka dan Perak. Perak sebab latar belakang saya dalam bidang seramik, so saya pernah berada di negeri Perak. So kalau di IKN ni kita lebih menjurus kepada program-program berkaitan dengan sinekraf, yang mana kita menawarkan 6 bidang utama dalam bidang kraf lah, iaitu sinekraf batik, tenunan, kayu, sinekraf kayu, logam, seramik dan rotan. Yang mana ke-6 program ni mempunyai daftar usahawannya yang boleh dikatakan aktif dalam data Kraf Tangan Malaysia itu sendirilah. I see. Okey. 6 produk, 6 bidang. Daripada sudut taburan bidang tu, adakah sekarang ni dia punya main campus di mana dan ada cawangan lain ke? Okey, kalau ikutkan IKN ni bermula pada tahun 2001. Okey. Kraf Tangan menghimpunkan program-program pengajian kita dulu kemahiran saja, untuk pertukangan kemahiran. Program persijilan di peringkat negeri-negeri. Kalau di bawah Kraf Tangan Malaysia, kita ada di semua negeri kita ada cawangan. Di 12 negeri kita ada cawangan lah. Dan lepas tu 2001 dihimpunkan di Rawang lah, Institut Kraf Negara. Kita berpusat di situ. Dan pada tahun 2020 kita melebarkan kita punya pengajian kita lah ke negeri Sabah, yang mana kita membuka kampus telet kita di Inanam, khusus dalam bidang rotan, dan di Kota Belud dalam bidang tenunan songket dan dasta. Dan pada 2021 kita buka pula kampus kita di Sarawak. Di Kuching kita punya program adalah fokus kepada songket, tenunan dan dasta, dan juga di Betong. Tenunan puah, kita fokus pada tenunan puah. Ini tujuannya untuk kita bagi peluang kepada belia-belia yang berada di Sabah dan Sarawak, yang memang agak ramai juga sebelum ni belajar di kampus kita di Rawang. Dan kita tengok latar belakang seni kraf di negeri tersebut juga adalah menjurus kepada bidang-bidang yang saya sebut tadilah. Dia kalau ikut dia punya taburan tu hanya ada 3 lah. So maksudnya main campus di Rawang, dan lepas tu di Sabah dan di Sarawak. Cuma yang terbaru, insyaAllah kita akan dalam proses untuk menjadikan Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja di Pulau Keladi sebagai pusat bertauliah kita lah. Kita dalam proses untuk itu khusus dalam tenun Pahang Diraja lah. Kalau di Pahang memang fokus untuk tenunan, and then di Sabah ada dia punya, kita panggil niche area lah. Di Sarawak pun ada. Cuma di Rawang tu dia fokus kepada semua ke 6 bidang tu lah. So basically macam mana, sebab dalam mana-mana podcast yang kami lakukan sebelum ni pun, kita suka untuk tanya tetamu berkenaan dengan model latihan yang dijalankan di Institut TVET masing-masing lah. Of course, macam tuan tahu, di bawah TVET ni kita ada 13 kementerian. So di bawah 13 kementerian ada 13 nak kata agensi, kadang-kadang tu lebih. Even di bawah Motek sendiri ada 2, Aswara dan juga IKN. So setiap institut ni dia agak unik daripada sudut pendekatan model latihan dia. Kalau di IKN ni macam mana? Okey, kalau di IKN, Institut Kraf Negara ni, kita sebenarnya menjalankan 2 program besar lah. Satu di bawah MQA, dan satu lagi di bawah JPK. Kalau di bawah program MQA, persijilan kita yang tertinggi adalah diploma lah. Kita buat dua program persijilan, iaitu program sijil yang tempoh pengajian selama 2 tahun, dan diploma 3 tahun. Dan untuk SKM kita pengajian SKM sehingga SKM tahap 3 lah. Pengajian selama 1.5 tahun.
Walau bagaimanapun kedua-dua program ni dia menjurus kepada kemahiran. Yang mana program diploma kecenderungannya peratusannya boleh saya bagikan kepada 60 kemahiran dan 40 kepada akademik. Manakala sijil kita lebih kepada 30 akademik dan 70 adalah kemahiran. So kita menjalankan kedua-dua persijilan buat masa ini, dan kita melihat potensi yang lebih besar lah pada masa akan datang nanti. Dan ada juga perancangan sebelum ini cadangan untuk kita mengadakan program ijazah. Tapi itu masih dalam perancangan yang awal lah, masih lagi di peringkat awal sangat. Tapi tuan jaga dua-dua kan, akademik pun jaga, kemahiran pun jaga. So macam mana nak seimbangkan between TVET dan akademik tu di IKN? Dia kalau kita tengok bidang kami ni special. Dia mungkin tak seperti engineering dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam bidang seni dan budaya, kedua-dua tu dia macam bersaling hubung lah antara kemahiran dan juga akademik. Tentu kalau pelajar kita mengajar di IKN kemahiran, dalam menghasilkan suatu karya produk ataupun karya perlu ada rekaan dan sebagainya. So dalam rekaan itu dia ada menjurus lebih kepada akademik lah, teori dan sebagainya. Tapi bila menjurus kepada bengkel, tentu kita pergi ke arah kemahiran, dan lebih kepada itulah kepakaran pembuatan, proses pembuatan, pengeluaran dan sebagainya. So kedua-dua ni saya tak ada sangat isu yang berat di situ. Sebabnya pada saya dia punya hubung kait yang rapat lah antara kedua-dua tu. Dan student antara akademik dan aliran TVET ni, kemahiran ni memang saling berinteraksi lah masa di IKN tu nanti. Cuma for example, sekiranya seseorang itu mendaftar di IKN di Rawang for example, dia ambil bidang contohlah seramik tadi. So dia ambil starting program daripada tahap 1 ke? Saya tak pasti SKM tahap 1 kot. CJ Kemahiran Malaysia tahap 1. Dia terus, kita terus 3. Dia satu tahap saja, 3 saja. I see. So daripada tahap 1 tahap 3 tu, and then tempoh latihan tu terus ke 18 bulan. 18 bulan. And then macam mana dia punya expectation apabila dia mendaftar, selepas mendaftar tu apa yang dia akan harungi? Latihan tu macam mana dia nak undergo di IKN? Proses yang sama dengan pusat latihan kemahiran yang lain. Pelajar akan didedahkan dengan perkara asas berkaitan dengan seramik, berkaitan dengan pengeluaran bengkel dan sebagainya, keselamatan, dan akan terlibat dalam proses pengeluaran. Kita terlibat dengan proses pembuatan produk itu sendiri. Dan pelajar juga akan didedahkan. Yang cantik ni dari IKN ni, peluangnya ada peluang untuk pelajar untuk merasai berjumpa dengan kita punya adik guru dan pesawat kraf. Kita akan melibatkan dia juga untuk dalam kita punya kursus tertentu atau pelajaran kita lah. So proses pembelajaran di IKN sama juga macam proses di institut kemahiran yang lain juga lah. So for example, dalam masa 1 minggu, berapa lama tempoh yang diperlukan oleh satu-satu, kita panggil apa, pelatih atau perantis, pelatih di IKN untuk orang kata dapatkan kemahiran dalam seramik tu? Ya, pertama bergantung kepada disiplin yang kita ajarkan, dan juga kepada kemampuan pelajar itu secara individu sendirilah. Biasanya di peringkat awal proses, kalau kita tengok sebenarnya satu pelajar akan mudah untuk mengikuti lah. So, proses biasa ni kita akan bagi tunjuk ajar perkara yang daripada proses yang mudah sehingga semakin mencabar lah untuk kita uji pelajar. Untuk akhirnya kita nak keluarkan pelajar yang mahir dalam bidang craft tertentu lah. Jadi proses tu dia bergantung kepada orang panggil disiplin kemahiran dan juga pelajar itu sendiri. Walaupun kita tenaga pelajar kita memang kebanyakan tenaga pelajar kita pun berlatar belakangkan craft dan juga designer. So kesukarannya tidak begitu berat lah untuk kita didik pelajar. Tapi bidang craft ni satu bidang yang lama. Lama. In fact sebenarnya yalah, kalau kita nak cerita daripada zaman ketamadunan kita, daripada Empire Melaka pun dah wujud lama. Kalau ada setengah bidang craft tu, kalau kata tenunan rotan for example, lagi lama. Memang boleh kata identiti sesuatu kaum di Malaysia. And then macam mana IKN tu dia nak menyambung legacy dan mempertahankan, preserve
Dia tradition tu macam mana? Okey, itu yang menarik ni IKN. Bila kita punya parents kan, kita Kraft Tangan Malaysia. Okay. So di Kraft Tangan Malaysia kita ada di bawah program pemeliharaan kraft itu sendiri. Okay. Yang ada di mana ada program-program adik guru, perantisan dan sebagainya. Okay. So di bawah program adik guru, IKN memang akan melibatkan adik guru untuk turut terlibat sama dalam kita punya berkaitan dengan program pengajaran pelajaran lah. I see. Okay. So kebanyakan juga ada pelajar-pelajar kita yang datang daripada keluarga yang memang usahawan kraft. Okay. Yang menyambung legasi ayah ibu. Terutamanya daripada Pantai Timur lah, Pantai Timur yang mengeluarkan produk macam batik, tenunan, ukiran kayu, seramik yang kebanyakan daripada keluarga yang memang daripada latar belakang usahawan kraft, pengusaha sendiri. Yes. Jadi itu salah satu yang kita punya inisiatif kita lah untuk terus mengekalkan dan dalam sama kita menginovasi kraft itu sendirilah. So tapi dia punya inisiatif tu kena ada daripada dua pihak. Satu daripada kraft tangan dan juga daripada IKN. Saya nampak IKN ni dia lebih kepada talent development, which is very important. Kalau tidak orang kata siapa yang nak menyambung ada ni kan. Kalau kata ada guru yang dah lama-lama ni sampai satu tahap dia pun orang kata tidak ada pewaris, itu pun satu orang kata kerugian besar kepada negara tu. Macam mana tuan tengok? Macam saya sebut tadi, kita IKN ni adalah kita sebahagian daripada kraft tangan. Yes. So menariknya IKN ni pelajar di semasa dalam pembelajaran telah dan dapat didedahkan dengan kita punya penglibatan adik guru, usahawan kraft. Yes. Yang mana kita sokongan ni kita yang dapat sangat baik daripada parents kita sinilah, Kraft Tangan Malaysia. Dan memang kita dianjurkan oleh Kraft Tangan Malaysia, untuk mengadakan program seperti student bersama adik guru, untuk mendapatkan ilmu-ilmu tu dapat diturunkan, dan juga program bersama-sama dengan usahawan kraft kita untuk melihat kepada ke arah industri pula. I see. Jadi pelajar ni memang dia punya peluang yang banyak. Di bawah Kraft Tangan juga kita ada program incubator di setiap negeri, yang mana kalau saya beri contoh macam batik, kalau pelajar kita habis, dia ada peluang untuk habis belajar, peluang untuk menjadi usahawan, yang mana kita sediakan tempat di Kraft Tangan di Cawangan, Kelantan untuk skim incubator batik. Dan ada di negeri lain jugalah, macam di Selangor, di Melaka. Kalau seramik di negeri Perak. So ada banyak program-program yang mana Kraft Tangan akan menyokong pula. Di program Kraft Tangan akan menyokong pula program selepas pelajar ini bergraduan. I see. Okay. Dia sangat menarik tu. Tapi saya akan tanya lebih kepada, saya dah nampak dah ada punya model latihan IKN ni. Satu, usahawan kraft, and then hubungan antara pelatih dan juga adik guru. Dia sebenarnya dia relate dengan sistem di Eropah waktu tu, yang apprentice and sampai ke level master tu. Tapi tak apa, yang itu kita akan kupas kemudian, dan kita akan kembali selepas ini.
Kembali kita ke podcast Borak TVET bersama dengan Institut Kraf Negara IKN. Tuan, tadi kita dah cerita berkenaan dengan IKN itu sendiri dan macam mana hubungannya antara adik guru dan juga usahawan Kraf. Mungkin before kita go further about that, sekali lagi boleh tuan senaraikan kursus-kursus yang ditauliahkan, diiktiraf di bawah MQA dan juga JPK tu? Okey, kalau di bawah program MQA, kita ada 6 program besar tadi saya sebut tadi. Okey. Program seni kraft batik, Okey. seni kraft tenunan, seni kraft kayu, seni kraft logam, seni kraft seramik dan seni kraft rotan. Semuanya akademik yang memfokuskan kepada reka bentuk ke macam mana? Reka bentuk dan kemahiran. Reka Macam saya sebut tadi kan, dia base pada peratusan. Kalau I see. diploma Okay. 60, 40, kalau sijil 30, 70. I see. Okey. So yang di bawah Di bawah program JPK, di bawah program SKM kita, kita ada 7 program. Pertamanya adalah operasi pengeluaran batik. Dia menjurus kan, kalau Yes. SKM ni lebih menjurus kepada kemahiran. Yang keduanya pengeluaran tenunan warisan. Yang ketiga penyelia tenun puah. Yang ini khusus di Sarawak. di Sarawak. Pengukiran kayu, seni dan kraft barang kemas, Okey. pengeluaran kraft seramik, dan juru kraft kanan rotan. I see. Ini program SKM ni lebih menjurus kepada bidang disiplin kemahiran yang ada di dalam industri lah. Ya, betul. Memang pure ketukangan. Ya, sepiong. Pure ketukangan. Ini yang orang kata tukang besi, Ya. tukang rotan, tukang kayu. Yang ni lah. Yang mana bidang pekerjaan ini disiplin yang diperlukan oleh usahawan kita di luar. I see. Industri di luar perlukan kemahiran ini. I see. Tapi yalah, mungkin in terms of persepsi, kalau orang kata masuk je institut, dah terkeluar aku punya perak ni. So kalau kata Perak sama. Perak mana tu? Saya lahir Setiawan. Setiawan. Allah, saya orang Ipoh. Dekat je tu. Dulu sekolah Teluk Intan dulu. Okey. Yalah, orang kata kalau masuk je apa Institut Kraf ni, sekolah ketukangan ni, kerjanya bertukang je. Adakah itu? Sebab tu soalan saya pada segmen yang pertama tadi tu. Minda, takut pada minda orang ramai, minda kepada ibu bapa. Kalau hantar anak ke Institut Kraf ni, kerja dia bertukang je lah sampai mahir. Betul ke? Tidaklah begitu sampai semuanya kerja di pertukangan saja, kan, atau kraft saja, tak. Kita ada juga dalam silibus pengajian kita libatkan juga macam saya sebut tadi, ada kepakaran dalam kita selitkan juga kepakaran dalam membuat rekaan, berfikir cara berkaitan dengan konsep, tema seluruh produk. Sebab kraft ni dia, walaupun dia adalah menjurus kepada kemahiran dan pertukangan, tetapi produk yang dihasilkan perlu mengikut perkembangan semasa. Dia ada perkembangan trend di situ. Dan pelajar kita ni perlu dilibatkan, perlu didedahkan dengan pengetahuan berkaitan dengan trend, rekaan dan sebagainya. Macam mana dia nak kerja dekat luar nanti kalau majikan minta mengeluarkan produk yang sesuai padan dengan keadaan semasa, keperluan semasa, dengan cita rasa terkini. Jadi para pelajar kita saya kira bersedia lah untuk mengeluarkan produk macam itulah, dekat macam tu. So bukanlah 100% kepada kemahiran semata-mata. Dan kalau aktiviti lain juga, kita juga ada kurikulum dan sebagainya. Kalau di IKN kan, kita ada sukan, kita ada gelanggang bola sepak, padang bola sepak, kita ada gelanggang badminton, tenis dan sebagainya. So dia bukan semata-mata kemahiran lah yang menyatakan rigid. So maksudnya dia inklusif lah. Inklusif. Dia banyak lagi kata benda-benda lain yang dicoverkan sepanjang tempoh latihan tu. Daripada sudut peluang selepas tamat latihan tu, sama belajar ke, in terms of nak buat bisnes ke, keusahawanan ke, ataupun bekerja terus ke industri ke, macam mana? Setakat ni kita punya pelajar di IKN peluangnya sangat luas. Sangat luas. Sebab kalau kita tengok daripada kita punya data, kita dah keluarkan graduan daripada tahun 2001 saya sebut tadi, daripada
pecicilan biasa Lebih 20 tahun dah. lebih 20 tahun. LMBK, JPA, Yes. kita dah pergi SKM, MKA. Yes. So kita dah keluarkan dalam 2,999 orang. So senang saya nak ingat lah, sebab ada satu lagi yang sampai 3,000. Itulah. Siapakah hamba Allah yang ke 3,000 tu, tolong Senang saya ingat nombor. jelmakan diri anda. Okay. Ya. Yes. Daripada jumlah tersebut 40% balik kepada industri. Okay. Ada yang selebihnya bekerja dengan swasta, menjadi pejabat awam. Pejabat awam ni antaranya adalah menjadi kita punya tenaga pengajar lah. I see. Antaranya. Aha. Dan ada juga yang menyambung pengajian. Pengajian. Dan kalau balik kepada industri, kebanyakan kita punya graduan kita membuka syarikat sendiri, ataupun dia bekerja makan gaji dengan usahawan yang berdaftar dengan kita, usahawan yang berdaftar dengan Usahawan maksudnya. craft yang berdaftar dengan Craft Tangan Malaysia. Okay. Okay. Dan kalau menyambung pengajian, kalau pelajar kita daripada program SKM, SKM di IKN sendiri, peluang untuk sama belajar ke peringkat diploma di IKN tak ada masalah lah. Yes. Tak ada masalah. Betul. Dan seterusnya, pelajar boleh menyambung pengajian daripada program diploma, mempunyai kelayakan diploma, boleh sambung pengajian di universiti awam lah, tempatan. Yang kita pun baru-baru ni kita ada, tahun lepas lah, kita ada menandatangani MOU dengan 6 universiti UiTM, UPSI, USM, UNIZA, USM, dan satu lagi Aswara sendiri ke? Ya, Aswara sendiri. Fakulti apa tu? Fakulti seni. Fakulti seni. Kebanyakan ni adalah fakulti seni. I see. So fakulti seni memang menerima lepasan daripada lepasan diploma daripada IKN. Untuk bidang ijazah sarjana muda, bidang apa tu? Dia boleh pergi macam-macam. Dia boleh pergi kepada industrial design. Dia boleh pergi seni halus. I see. Dia boleh pergi kepada industri seramik. So peluang sangat banyak pada pelajar kita lah. Dan kebanyakan pelajar kita kalau pergi universiti pun memang dia dahulukan sebab kemahirannya berada di tahap yang sangat tinggi dah. Cuma universiti perlu diasah di peringkat akademik sahaja. Itu kita nampak. So maksudnya tadi peluang ke universiti memang dah clear. Peluang untuk ke industri pun clear. Lebih clear lah. Sebab hubungan dia rapat dengan usahawan craft tu. Dan juga kita di bawah Craft Tangan Malaysia. Program di bawah incubator. Betul. Usahawan muda. Banyak kita ni program. So maksudnya IKN dan juga dia punya lulusan dia memang directly bawah kawal selia Craft Tangan Malaysia. Dan peluang ke perkhidmatan awam tu, ni special ni. Macam mana tu? Perkhidmatan awam ni kalau dia bergantung. Kalau kita pun tahu untuk bekerja dalam perkhidmatan awam, SPM tetap dengan tunjuk bahasa Melayu dan sebagainya. Betul. Jadi peluang sekiranya layak dalam kriteria untuk bekerja dengan pejabat awam, kebanyakan kita punya graduan boleh menjadi tenaga pengajar dalam bidang craft lah, dan juga mereka. Itu kategori kita punya graduan setakat ni yang bekerja dalam kegiatan awam lah. So daripada sudut success story tu, boleh tuan share ke pada kami? Success story maksudnya daripada graduan success story graduan yang telah berjaya, yang telah menempa nama. Saya boleh senaraikan dua lah yang ada pada saya. Saya nampak satunya memang ramai orang kenal lah, Encik Amir Haris bin Kasim, ataupun Bujin yang memiliki Bujin batik Sdn Bhd lah. Encik Amir ni memang terkenal lah kalau dalam industri batik ni, fashion dan sebagainya. Beliau merupakan salah seorang pemenang Piala Sendon dululah, juara dalam bidang batik dalam pertandingan Sendon. Dan juga beliau banyak sekarang pun beliau ada akademik sendiri lah, akademik di Kelantan lah, untuk dalam bidang batik, dan banyak terlibat dalam program peragaan fashion, dan pengeluaran batik dan sebagainya. Dan juga terlibat dalam kita punya program macam perkongsian dengan IKN sendirilah, hasil kejayaan yang beliau tempa lah dalam dan luar negara. Banyak dia terlibat dengan program perdatangan dalam dan luar negara untuk promosikan batik Bujin itu sendirilah. Dan yang kedua, saya nampak kita punya Wira TVET di bawah Motek tahun 2022, Encik Khairul Fikri bin Muhammad Noor, yang merupakan pemilik pengasas syarikat DS Group dan juga Amma Jewellery. Saya dipahamkan dia ada 3 syarikat jewellery lah, barang kemas. Seorang yang berjaya lah
kan, pendapatan yang tinggi. Wira TVET tahun 2022 saya sebut tadi, dan banyak terlibat dengan kita, menyumbang balik kepada IKN, terlibat dengan pembangunan kurikulum kita, menerima pelajar kita sebagai peserta internship ataupun latihan industri. Terlibat juga dalam kita punya, dia juga terlibat dalam kita punya technical advisor untuk program SKN komiti. Dia dan berjaya lah. Kalau kita tengok, kita sendiri pun melihat kita pelajar kita itu, kita pun rasa bangga, dan kita juga rasa segan juga tengok kejayaan diorang ni kan. Dia kalau tengok daripada kedua-dua ni, yang saya faham, satu bidang batik. Maybe diploma kot masa dia belajar di IKN dulu, and then lepas tu seorang lagi dalam bidang craft logam, I think barang kemas craft logam. Apa sebenarnya faktor yang membuatkan mereka tu berjaya dalam perniagaan tu? Kalau tengok, pertama mungkin keusahawanan, ataupun networking. Pertamanya kita tak boleh menolak faktor minat lah. Satu, faktor minat tu sendiri. Latihan yang tepat. Latihan yang tepat, maksudnya kita punya tenaga pengajar kita, bersama tenaga pengajar yang betul lah, mendidik dari sudut kemahiran dan sebagainya. Dan juga sokongan daripada, saya sebut tadi, saya sekali lagi sebut, daripada Kraftangan Malaysia. Memang sangat kuat. Sokongan daripada Kraftangan membuka peluang yang sangat luas kepada diorang. Bermula daripada usahawan muda diorang ni, terlibat dalam promosi kita di peringkat negeri, luar negara, peringkat kebangsaan. Ada promosi bertema kita, macam saya sebut, kita ada Hari Kraft Kebangsaan setiap Februari, tiap tahun, Februari Mac setiap tahun. Peluang untuk kita punya usahawan muda untuk memperkenalkan produk, untuk mempromosikan produk. So di bawah program bantuan dari sudut reka bentuk, di bawah kajian dan pendidikan kita, di bawah program reka bentuk, kita ada designer yang bantu untuk bagi nasihat, advice dalam bentuk design. Dari sudut keusahawanan, kita ada di bawah section usahawan kita yang membantu dari sudut macam mana untuk memupuk diri sebagai usahawan, kemahiran keusahawanan. Ada yang diberi latihan secara percuma kepada kita punya usahawan. So kedua-dua kita punya graduan yang saya sebut tadi memang terlibat secara langsung dengan semua program yang Kraftangan tawarkan. So bila kita ikut program, student kita ikut program, graduan kita ikut program, InsyaAllah dia boleh cara pekerjaan lah, sebab dia lepas itu dia membentuk tadilah link hubungan, networking dengan Kraftangan sendiri, dengan pengguna, dengan pembekal yang lain. So peluang tu untuk bersaing lebih terbuka kepada mereka, untuk mereka dapat maklumat yang lebih tepat lah. Itu saya nampak. Tak, nak tanya Alang, kita dah banyak sebut pasal Kraftangan Malaysia ni. Macam mana sistem organisasi Kraftangan Malaysia ni sebenarnya? Ada cawangan di setiap negeri, dan ada sistem pendaftaran usahawan craft, macam mana? Kalau Kraftangan kita tarik sikit lah. Kita cerita pasal Kraftangan je. Sebab kita IKN di bawah Kraftangan Malaysia. Betul. Tak ada Kraftangan, tak ada IKN ni lah. IKN ni salah satu program daripada Kraftangan Malaysia. Di bawah Kraftangan Malaysia, dia ada 5 program yang besar tadi lah saya sebut. Pengkomersialan kraft, benda berkaitan komersial lah. Kita ada di bawah komersial kraft ni, kita ada digital Minecraft shop, platform digital untuk mempromosikan usahawan, peluang untuk mempromosikan produk masing-masing di bawah platform kita, Minecraft shop lah. Kita ada pembangunan reka bentuk produk dan juga pendidikan tadi sebut lah. Peranan dia membantu usahawan untuk mengeluarkan produk-produk baru. Kraftangan sini mengeluarkan desain-desain baru. Yalah, kalau tidak kita statik. Kita tak statik mengeluarkan produk kita sesuai dengan trend semasa, sesuai dengan keperluan semasa, fungsi semasa. Dia ada lepas tu kita ada kemahiran di bawah IKN yang craft. Tujuan kita melatih bakat-bakat baru yang jadi pelapis kepada usahawan semasa dia ada. Beri latihan yang sesuai dengan keadaan semasa lah. Sekarang kita ada TVET dan sebagainya. Lepas tu kita ada program di bawah usahawanan dan komuniti. Pendaftaran usahawan craft tu di bawah bahagian ni lah. Yang mengawas selia data usahawan dan juga pembangunan usahawan tu sendiri. Dari sudut kemahiran untuk menjadi usahawan, transformasi pengeluaran dan semua berlaku di situlah, di bawah unit tersebut. Dan juga kita ada pemeliharaan craft tu sendiri. Yang tadi adik guru, kita ada
muzium kraft itu sendiri. Ustaz, dan benda ni berlaku di setiap negeri ke macam mana? Cuma latihan kita pusatkan di latihan berada masih lagi di Rawang, tapi in terms of core business craft tangan tu berlaku di setiap negeri lah. Maksudnya for example negeri Selangor, craft tangan Selangor dia fokus untuk pasal craft untuk negeri Selangor. Negeri Perak craft tangan, and then dia direct ada hubungan langsung dengan kerajaan negeri ke macam mana? Ada yang memang kita berhubung baik dengan kerajaan negeri lah. Antara ni macam kita macam Labu Sayong kan, Labu Sayong dia punya lokaliti tetap di Sayong negeri. So memang kita ada hubungan yang baik dengan kerajaan negeri sebab kita sama-sama tujuan sama untuk membangunkan industri kraft dan budaya kita lah. Sebab saya nampak, sebab saya orang Perak satu. Sebab saya baru nak dapat tangkap orang kata keunikan sistem dalam craft dan IKN ni. So maksudnya IKN tu adalah pintu masuk, dan selepas menjalani latihan 18 ke 24 bulan mungkin dah dapat diploma, and then pada masa yang sama bukanlah kerjanya bertukar saja di institut. Dia ada banyak lagi program lain, program keusahawanan, mentor coaching mentoring bersama dengan Adicraft, and then Adiguru Craft. And then selepas itu dia akan pulang ke kampung halaman. Dia ada peluang di mana di setiap negeri kampung halaman dia ada craft tangan Malaysia, dan dia boleh terus menjalankan perniagaan ataupun macam-macam di situlah. Sangat menarik kan, luaskan peluang. Kenapa aku tak buat seni budaya dulu? I see. Okay. Cuma for example mungkin minat dia mungkin contohlah, saya ambil contoh dia mungkin orang Kelantan, tapi mungkin craft di Kelantan tu lebih kepada batik, tapi minat dia kepada seramik. Ada ke berlaku macam tu, ataupun dia boleh kekalkan minat dia dalam seramik tapi pulang ke negeri asal Kelantan yang kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Kalau kita tengok kat Kelantan pun dah ada dah perusahaan seramik dan sebagainya, dah ada usahawan kita sana. Kalau kita tengok di Perak pun dah ada batik sekarang. Even di batik di Kelantan, di Perak pun kita ada batik dipanggil dengan batik clay, batik tanah liat. Sebab sesuai padan dengan seramik di sana kan, clay kan. Betul. So dah ada di Perak dan berkembang, saya kira berkembang maju jugalah. Saya pun baru balik daripada Perak, saya ada beli batik clay tu juga. So dia tak macam dulu lah. Dia boleh cross discipline, dia berikat negeri. Tapi zaman sekarang dah berubah dah. Semua dah go digital. Kan, you boleh berkarya di Kelantan, tapi you jual barang-barang tu dekat KL. Kan, ataupun you mungkin tenunan tu di Sabah Sarawak, and then you datang ke sini. Saja nak cerita lah, dia kalau kata kawan-kawan saya datang daripada overseas, especially sebab sekarang ni pun saya masih lagi di Universiti Melaya, ramai boleh kata 60% memang foreign student. So one of the my favourite place lah yang saya akan recommend kepada student-student overseas ni, kalau dia nak go for barang-barang souvenirs, saya akan suruh dia pergi ke craft tangan. I think yang paling besar di KL kot, Jalan Konleh Ibu Jabat kita. Yes. Yang itu memang I cakap you should go there. At least lah, instead you go into KLCC, of course lah you go into KLCC Bukit Bintang, go there. Dan kebanyakan mereka memang sangat-sangat impressive, sebab barang-barang dia pun boleh tahan juga kualiti dia tu. So I think it's a good promotion kepada negara. Kan? Daripada sudut barang-barang, for example yang macam bantal yang tuan pegang ni, adakah di promosikan juga, adakah dipaparkan juga di galeri atau di museum? Kita kalau IKN lah, kalau IKN kita memang terlibat dengan banyak, boleh kata hampir semua program promosi di peringkat craft tangan Malaysia kita terlibat. Even dengan program di bawah Kesuma yang berkaitan dengan TVET pun kita terlibat. So setiap karya terbaik pelajar ni kita akan bawa ke setiap event-event tersebut lah.
dan kita akan pamerkan untuk kita tunjuk kepada orang ramai. Satunya berkaitan keunikan craft kita sendirilah. Craft tempatan kita, keaslian. Memang kalau macam tuan sebut tadi, kualiti kita memang the best lah. Saya sendiri pun bila tengok tenaga pengajar kita, student kita buat, saya pun rasa kagum dengan kemahiran orang kita sendiri. Kreativiti mereka. Itu yang pertama, tujuan kita untuk promote craft tu sendiri. Yang kedua, kita nak tunjukkan di IKN macam mana pelajar yang kita ambil akhirnya boleh jadi macam mana, keluar macam mana. Memang agak ramai orang akan impress lah dengan pelajar kita punya hasil kerja tangan mereka. Setahun setengah dah boleh menjadi tenaga mahir yang hebat lah. Itu kita nak tunjukkan kepada orang ramai lah, berkaitan dengan industri kita sendiri, dan juga berkaitan dengan IKN tu sendiri. I see. Okay, saya ada soalan berkenaan dengan Adi Guru Craft tak habis-habis. Adi Guru Craft ataupun Master Craftsman. Dalam bahasa Inggeris kita panggil Master Craftsman. Kalau dalam bahasa Inggeris translate direct macam itulah. Direct translation kepada Adi Guru Craft adalah Master Craftsman. Tapi kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kembali kita ke podcast Borak TVET bersama dengan Institut Kraft Negara IKN. Tuan, tadi kita dah cerita pasal IKN, macam mana sistemnya dan juga kedudukannya di bawah Kraft Tangan Malaysia. Cuma yang menarik tadi, dalam segmen terakhir tadi saya ada tanya soal Master Craftsman. Adi Guru Craft. Dia sebenarnya sistem tu menarik sebab di Malaysia ni yang mencapai tahap Adi Guru ni sepatutnya lagi tinggi daripada Maha Guru lah kot. Kan? So Adi Guru Craft, Master Craftsman, usually macam dalam episod-episod lepas pun saya selalu cakap, jiwa TVET saya ni agak old school. Saya lebih suka kepada konsep Meister program. So maksudnya bila dia mencapai satu tahap tertinggi dalam bidang ketukangan dia, trade dia dah level Meister lah. Either Master Craftsman, Master Chef, Master Welder, Master Tailor, Master Trainer. Tetapi daripada sudut IKN dan juga craft tangan tu sendiri, dia special. Dia ada satu pengiktirafan yang dipanggil sebagai Adi Guru Craft. Apa tu Adi Guru Craft sebenarnya? Basically lah, Adi Guru Craft ni, dia merupakan individu ataupun usahawan craft ataupun pengusaha craft ataupun craftsman kita lah, senang cerita, yang hidup dalam pertukangan dalam bidang masing-masing, melepasi tempoh tertentu lah. Kalau tak salah saya, mengabdikan diri dalam bidang tu. Kalau tak salah saya, tempohnya lebih kurang, sekurang-kurangnya 15 tahun. Ini kalau tak salah saya, sekurang-kurangnya 15 tahun. Dan tokoh kita ni yang kita nak angkat sebagai guru ni mesti mempunyai kemahiran tertentu lah yang special. Berbanding dengan kalau kita nak kira batik, ramai batik, kalau kita kira kayu, ramai kayu. Tapi tokoh ni individu mesti mempunyai kelebihan dari sudut tertentulah. Contoh ada skill ataupun jenis-jenis kemahiran disiplin tertentu yang dia dalam bidang tersebut dia mahir menonjol. Dan orang yang sudi menyumbang kepada generasi baru, kepada orang ramai berkaitan dengan kemahiran dan juga ilmu-ilmu berkaitan dengan craft tersebut jugalah. Dan juga menyumbang dan diiktiraf dari sudut karyanya yang mendapat sambutan orang ramai. Jadi kita mengangkat orang seperti ini yang punya kelebihan-kelebihan tadi itu sebagai Adi Guru Craft kita lah. Yang dia boleh menyumbang semula kepada orang ramai. Antaranya kita punya pelajar lah. Dia sebenarnya in order for someone to achieve the level of Master Craftsman, dia mesti able to produce their own original masterpiece. That's why I cakap I sangat-sangat suka sistem ni. This is actually the real TVET sebenarnya. Dia dah capai, dia telah lebih 15, kadang-kadang sampai 20-30 tahun. Kebanyakannya lebih lah dalam bidang kemahiran tu. Dan dia telah diperakui produk dia, hasil kerja tangan dia tu mencapai satu level yang tahap mahakarya. Master Craftsman to masterpiece. Is it true?
Ya, kebanyakannya kita punya adik guru kita mempunyai kemahiran tertentu. Saya sebut dalam disiplin, dalam saya sebut tadi dalam disiplin kerjanya. Bahkan ada sebahagian, dan mungkin pada saya sebahagian besar daripada guru kita ni, secara sengaja atau tidak, melalui proses pengalaman, melalui proses harian yang kerja yang adik guru kita buat ni, sebenarnya telah mencipta inovasi tertentu dalam penghasilan karya masing-masing, yang menjadi kalau kita tengok adik guru tu, itulah dia trend dia, itulah dia punya, kita boleh tengok kita punya karya tu, kita tahu adik guru siapa adik guru dia. Dia berbeza dengan orang yang lain walaupun bidang yang sama. Kalau tengok dia ada buat inovasi dari sudut teknik, proses, mungkin dari sudut design. Design pun ada juga. Adik guru kita hebat juga dalam design. Dan design tu realisasikan dalam bentuk pertukangan, menghasilkan dalam bentuk rupa bentuk, motif dan sebagainya lah. Dan dia ada special committee ke yang mengiktiraf, yang akan menilai sebelum seseorang adik guru craft tu ditabalkan. Ayat aku ditabalkan. Ya, kita ada komuniti di peringkat formal, kita ada peringkat keras tangan sendirilah. Kita ada jawatan kuasa teknikal dan sebagainya. Tetapi untuk bawa sampai ke peringkat itu, biasanya kita melihat daripada pandangan pengusaha ataupun craftsman yang dalam bidang yang sama. Kita boleh tahu kalau orang sebut dia hebat, dia memang orang hebat. Kalau contoh dalam bidang batik, orang batik ataupun pengusaha batik ni mengiktiraf terlebih dahulu seorang usahawan batik itu sebagai adik guru, based pada kepakaran, kemahiran dia tadilah. Baru kebanyakannya begitu, dan kita angkat dalam kita punya jawatan kuasa. Dan jawatan kuasa kita melihat dari sudut berbagai aspek lah, dari sudut tempoh, kemahiran, kebolehan untuk berkongsi ilmu, sumbangan di peringkat lokaliti, negeri dan juga kebangsaan lah. Dan pengiktirafan tu anugerahkan melalui kementerian kita melalui diiktiraf di kementerian, dan biasanya kita akan anugerah tu dibuat semasa hari kebangsaan kita lah. So maksudnya dia punya pengiktirafan tu seolah-olah macam sama prestige dia macam seniman negara, level macam tu lah. Maksudnya dia tahap kebangsaan. Dia kalau dia kena tangan di peringkat kebangsaan. Dan kita juga terlibat dengan anugerah seni negara tu, dan kita biasanya kita mencalonkan daripada kalangan adik guru kita lah, untuk peringkat kebangsaan, untuk anugerah seni negara tadi. I see. So kepada penonton dan para pendengar pun, kalau nak lihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan adik guru craft ni, boleh lihat pada laman web rasmi Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia. Kraft Tangan Malaysia ni, kalau tengok daripada sini, semenjak tahun 1987 sehingga tahun lepas 2023, kita ada senarai adik guru craft yang memang tahap legend ni, tahap Shifu, Maha Guru, yang telah melahirkan masterpiece mereka. Antara bidang-bidangnya adalah seperti kraft tembaga, kraft tekatan, kraft perak, tenunan dasta, ukiran kayu, sulaman keringkam. Saya tak tahu tu lain macam bidang tu. Tenunan pahang, and then lepas tu anyaman rombong, and then kraft jebak puyuh, sangat eksotik. Kelantan, kraft gerus, and then lepas tu kita juga ada adik guru kraft tenunan rungus. Yang ni memang suku kamu rungus kot. And then lepas tu tembikar tembeling, adik guru kraft pandai besi. Ini menarik ni. Sebab orang Melayu kita memang dulu dikenali sebagai orang yang pandai besi. So memang di IKN ada fokus ke kepada ketunggangan pandai besi ni? Pandai besi ni term lama tau. Lama sangat. Sebab saya pernah dengar orang tu dia pandai besi. Dia bila sebut pandai besi ni, maksudnya menceritakan orang tu pandai bukan setakat bertukang pada besi tu, pada material tu saja. Tapi dia faham karakter material tu. Kalau dia pandai besi, maksudnya dia memahami besi tu sendiri. Saya pernah dengar orang yang pandai besi ni, dia bentuk besi tu pakai, dia picit macam ni je, picit pakai jari je. Sebab tu pandai besi, dia
kalau di kategori dia dengan yang jewellery, barang emas dia lain sikit. Dia lebih kepada macam keris, tempaan dan sebagainya. I see. Okay. Sebab tu kita tengok keris macam mana dia boleh melukkan besi, keris tu. Yes, betul. Dulu bukan ada mesin macam 3D printer macam zaman sekarang ni. Macam mana dia boleh membentuk macam tu dalam keadaan tak ada acuan dan sebagainya. Siapakah orang tu? Tentu orang yang memahami material tu sendirilah. I see. Dia tahu teknik apa, proses apa yang perlu dikenakan dekat atas material tersebut lah. Tu saya nampak pandai besi mau masuk seperti macam tu lah. Dan setiap lok tu sebenarnya kalau ikutkan sejarah Melayu, setiap lok tu ada dia punya maksud dia tu. Sajalah nak bagi tahu. Kalau kata keris tu tidak ada lok, mungkin darjatnya agak rendah sikit berbanding keris yang ada lok yang lebih banyak, mungkin 7 lok. Yang paling tinggi asli 7 ke 8 lok. So makin tinggi bilangan lok tu makin tinggi ikut darjat besi tu kan. So and then kita pandai besi. Ni sangat-sangat menarik ni, daripada Kelantan. And then lepas tu kita juga ada blok batik, tenunan songket, adik guru ukiran halus dan tokoh kraf negara. Dua term yang berbeza kan? Adik guru kraf dan tokoh kraf negara tu biasanya tokoh kraf negara kita angkat daripada adik guru kraf. I see. Dia peringkat lebih tinggi daripada adik guru lah. So and then tekatan sama macam tadi, songket Sarawak, rebana ubi, tembika Pulau 3, serunai, daun sal, tenunan puah, tenun mugah, tokoh kraf negara pada 2022, ukiran topeng, patung. And then craft, adiguru craft boat tradisional. Kita juga ada adiguru craft boat tradisional. Pasu uban, rebana ubi, wow traditional. And then lepas tu tembika tembeling. And then kita juga ada adiguru craft tenunan Diraja Pahang. Menarik. Sulaman nyonya, tenunan sambitan. Sambitan tu apa kan? Sambitan. Is it daripada sebelah Borneo? Di sebelah Borneo lah ya. Ukiran kayu. And then lepas tu songket tembika labu sayung yang orang Perak ni. And then lepas tu kita tembaga yang ini asalnya famous kot, Encik Nohaiza bin Nordin ni, adik guru craft ukiran halus. Dan juga kita punya tokoh craft negara lah. I see. Okay. And then salah satu yang aktif ke? Yang sangat aktif dan banyak menyumbang kepada industri craft lah, termasuk IKN juga. I see. And then kita juga ada guru craft anyaman rotan, Ketunggangan Perak, pandai besi parang bajau sama. Tepat. Very unique. Very specific. Sebab tu saya cakap tadi, ada guru dia spesifik dia punya kepakaran. I see. Okay. And then pandai besi parang ilang, seramik, pembuatan kepala singa. Kita juga ada guru craft dalam pembuatan kepala singa, boneka. And then pembuatan bot, kelingkan, tembika, songket, anyaman bergerang, ukiran kayu, anyaman pandan, mengkuang, batik terap, wow. And then lepas tu songket, seramik, dua ketukangan kayu, ukiran patung mahmeri. Ni di Pulau Keri. I see. So maksudnya kita juga ada guru craft. Hebat kalau Tuan Fawaz tengok ukiran mahmeri ni. Kita ada satu dia panggil harimau berantai. Dia ukiran patung dia. Ada yang kecil, ada yang besar jugalah. Daripada satu kayu, dia ukir seolah-olah macam harimau tu sedang memegang rantai. Rantai, ada kuku rantai. Dan juga di dalam mulut dia ada satu bola. Bola tu kalau kita pegang, dia tak melekat, dia seolah satu bola dalam mulut. Yes. Dan juga rantai tu, bentuk rantai, dan dibuat daripada sebatang kayu. Daripada sebatang kayu tu, tanpa cantum dan sebagainya, memang sebatang kayu. Dia ukir. Itulah yang hasil kerja daripada adik guru craft tu. Saya rasa kalau yang macam saya sendiri pun tak mampu untuk buat, bukan saja kemahiran, berfikir macam tu pun tahap sekarang. Itulah betul-betul itu mencapai tahap adik guru. I see. Okay, sangat menarik. And then lepas tu anyaman serdang, seramik atap singgora, sulaman pis, sulaman keringkam. Memang saya tak tahu bidang-bidang ni. Sulaman linang kit, anyaman mahmeri, anyaman buluh, kaca kristal, gambus. Dan akhir sekali pada tahun 2023, Puan Azizah binti Adam, kita anugerahkan iktiraf dia sebagai adik guru craft
benang emas. Dia perak. Saya rasa boleh kata lebih daripada berapa ni, 30-40. Ada sebahagian yang dah meninggal dunia. Of course. Cuma itu peranan kita untuk sambung. Yes. Terutamanya IKN lah. Concern saya itulah. Penyambung warisan Adi Guru Craft ni. Adakah IKN mampu untuk dijadikan sebagai platform? Okey, kalau kita tengok kan, ada sebahagian daripada, bukan sebahagian besar lah, ada sebahagian daripada Adi Guru yang ada adalah hasil daripada latihan kemahiran sebelum ada IKN, tapi di bawah keratangan Malaysia. I see. Okay. Terutamanya macam ukiran kayu tadi, Cik Muhaimin dan sebagainya, yang melalui proses latihan di keratangan sebelum menjadi Adi Guru lah. Sebelum wujudnya IKN itu sendiri. Dan tak mustahil lah satu hari nanti daripada IKN sendiri akan jadi Adi Guru, contoh macam Bujin tadi. Betul. Cuma bezanya pada zaman lah. And then yalah, nak mencapai tahap level mahakarya tu bukan senang kan. Cuma yalah, bagi saya this is one of the classic example of the actual pinnacle level kemahiran itu. Jadi sepatutnya yalah, kita tak boleh nak ukur daripada sudut akademik semata-mata, tapi bila dia dah capai level master craftsman ni, yang itu sebenarnya salah satu proses dan juga direction yang kita perlu tengok. Macam mana tuan rasa? Mungkin craft, mungkin di dalam industri craft mungkin boleh capai kot bidang tu. Ya, macam kalau kita tengok disiplin yang ada di IKN, pun penghasilan produk karya itu pun melalui proses yang seperti mana Adi Guru tersebut, guru yang disebutkan tadi lah, lalu proses tu. Cuma bezanya mungkin dari sudut dia Adi Guru ni, dia lebih awal dan memang kerja hariannya adalah bertukang tadi. Jadi dia berjumpa dengan pelbagai-bagai penemuan yang sehingga kan kita Adi Guru ni boleh mengeluarkan satu karya yang menunjukkan diri dia. Nampak macam karakter pada diri sendiri ada lah, dan juga dapat melakukan inovasi based pada masalah-masalah yang dia temui semasa proses pengeluaran produk atau karya yang dilalui tempoh bertahun. Itu mungkin kalau student kita dalam tempoh setahun setengah mungkin tak dapat, belum lagi tak layak lagi. Betul. Dan bila dia keluar, macam saya sebut tadi, dia melalui proses mungkin incubator, craft ataupun balik sebagai usahawan craft, sambung legasi orang tua, mungkin dia akan sampai masa akan tahap tersebut. Bagi saya nak mencapai tahap tu pun dia memerlukan masa sesuai dengan perkembangan umur, usia dia mencapai tahap certain level kebijaksanaan dan juga kematangan. Of course, bila dia nak menghasilkan satu-satu karya macam tadi itu kan, yang Mahmeri tadi tu, dia kena faham filosofi dan sejarah budaya bangsa dia dulu, bukannya terus jadi produk macam tu. Dan kebanyakan kita punya Adi Guru memang tahap kebijaksanaan dari sudut filosofi falsafah tu memang tinggi lah. Antara saya sebut tadi macam Cik Wan Nuhaiza tadi, punyai tahap pemikiran dari sudut filosofi tu memang sangat tinggi. Macam beliau, dia tahulah ukiran kayu yang mana boleh diukir, bunga dan sebagainya. Ini membuat simbol tertentu, material mana, bahan mana, aliran mana, ukiran jenis ni aliran mana, daripada kaum mana. So bagi saya kalau boleh, saya harap sangat IKN kekalkan sistem coaching mentoring antara pelatih dan juga Adi Guru Craft ni. Hopefully mereka lah yang bakal menjadi pewaris pandai besi Adi Guru Craft yang bidang-bidang yang sangat-sangat eksotik ni, especially di Semenanjung dan juga di Borneo. Cuma daripada sudut persepsi, kita dah cerita panjang lebar keunikan, dan saya nampak memang IKN ni sangat-sangat menarik. Model latihan dia tu sangat-sangat holistik, cover daripada sudut kemahiran, daripada sudut keilmuan dan juga daripada sudut keusahawanan. Tapi tak boleh tidak, kita masih lagi berhadapan dengan isu persepsi tu. Tak ramai sebenarnya mak bapak yang nak hantar anak-anak dia untuk masuk ke dalam bidang craft ni, unless you memang datang daripada family yang
involved dalam industri craft. Macam mana tuan rasa? Ya, saya tak menolak itu salah satu perkara yang mungkin berlaku, tetapi tahap kesedaran tu kita tengok masa dia ada pembaikan lah. Kita tengok dari sudut kefahaman, dari sudut seni dan budaya tu, kepentingan untuk menjaga satu warisan yang juga bukan warisan semata-mata budaya semata-mata, tapi dia boleh orang kata boleh buat duit, boleh menjana pendapatan kan, kalau dalam bidang craft ni. Dan macam kita tengok ada di guru tadi kan, kalau tengok sebahagian besar ni memang semua orang yang berjaya, yang sangat hebat, yang boleh menggajikan orang di bawah, bukan sahaja untuk diri individu sebut saja, tapi membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia dan orang-orang boleh digajikan kepada orang lah. Dan kalau kita tengok sekarang memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih bersifat secara atas talian apa dan sebagainya, tapi produknya apakah yang nak dijualkan. I see. Okay, betul. Jadi ini peluang kepada belia di luar yang berminat untuk menjuruskan diri ke arah pengeluaran produk. Dan pengeluaran dan pemasaran secara digital. I see. Okay. Dan menarik ni craft ni, walaupun kita menghasilkan produk sama, saya dengan tuan menghasilkan produk sama, tapi tetap cirinya berbeza. Dan tak ada yang siapa-siapa boleh menentukan betul-betul harga dia mesti begitu, tak. Kalau saya nak beli pada tuan lebih daripada harganya, lebih pada usahawan yang lain, base kepada hasil kerja tuan, tak siapa yang boleh petikai. Dan mungkin kalau kata kita jual kepada pelancong ataupun di peringkat antarabangsa, mungkin harga dia lebih naik. Ya, dia bergantung pada tengok bukan, maksudnya di sini ada karya tu yang di permintaannya ada daripada kolektor, ada pengguna biasa, ada sudut pelancong. So dalam craft dia banyak kategori, produk pelancongan, koleksi untuk kolektor, nama karya. Sebab ada yang kategori craft yang kita boleh panggil sebagai craft komersial, macam batik. Sekarang craft batik ada kategori craft komersial sebab pejak awam sendiri kena pakai baju batik setiap Khamis. Dan orang pun dah guna kat luar untuk event dan sebagainya, acara, macam seramik, dia kategori craft komersial kan. Tapi macam keris kan, cincin sendiri, saya pun terkejut juga ada orang boleh beli cincin sampai puluhan ribu. Cincin lelaki, bukan perempuan kita tak heran beli mahal. Lelaki keris sampai 100 ribu. Bukan apa yang menyebabkan penetapan harga tu sampai tinggi macam tu biasanya? Satunya pembuat. Itu menarik pembuat. Yang kedua material, jenis, kalau keris tu jenis kayu, jenis besi, dan juga mungkin usia karya sendiri. I see. So itu sebenarnya yang meletakkan nilai pada salah satu barangan tu. So daripada sudut tadi kita cerita pasal pendedahan antarabangsa tu, mungkin IKN ada juga melibatkan pelatih-pelatihnya di peringkat antarabangsa ke, ataupun mungkin ada expo di bawah Motek sendiri ke? Maksud kan? Dia peringkat antarabangsa lah. Mungkin ada keluar negara ke, ataupun pelancong daripada luar negara datang melihat sendiri IKN. Kalau ikutkan di IKN memang sering dikunjungi lah. Kalau daripada luar negara, antaranya daripada British Council ada program kita, ada bawa delegasi daripada luar negara datang buat program. Rajin pula British Council nak datang pula tu. Buat program ini pada tahun 2000 kerap, masa 2019 lebih kurang macam itulah. Buat program 2019. Dan ada juga membawa kita punya tenaga pengajar ke luar negara untuk melihat program lebih kurang sama macam kita, tapi lebih kepada art dan pengeluaran lah di sana. Dan juga banyak datang ke tempat kita mencuba. Ada juga yang menyertai program kita, program jangka pendek kita, khusus yang boleh buat sehari, 3 hari, iaitu program Creative Craft Studio di bawah kita. Short course. Tapi tanpa sijil lah buat masa sekarang ni. Tapi ramai yang berminat, sanggup bayar, walaupun sekarang ni kita hanya kenakan bayaran yang agak
orang cakap boleh minimum lah sebab kita melihat untuk mempromosikan IKN dan sama untuk promosikan crafter tadi. Tapi ramai yang datang berminat, antaranya macam sekolah antarabangsa memang cuti sekolah memang datang untuk berkursus di tempat kita lah. Ini tak termasuk lagi yang daripada kumpulan Puspanita dan sebagainya lah. I see. Okay. So sekarang ni kita dah sertifikat negara 2030 pun dah diperkenalkan, dan IKN selain daripada Aswara di bawah MOTEC, salah satu TVET institution, salah satu ministry yang terlibat secara langsung di dalam TVET. Moving forward, IKN itu sendiri macam mana di masa hadapan? Okey, kita ikut banyak perancangan kita lah. Kan, antaranya yang saya sebut ada perancangan kita untuk ke arah degree, tapi di peringkat sangat asas lah kan. Tapi walaupun untuk yang sekarang ni kita melihat IKN kita perlu bergerak ke arah industri lah. Industri yang sesuai pada waktu sekarang lah, masa sekarang. Yes. Penglibatan digital kita tak boleh ketepikan lah. Memang kita memang gitu. Dan kita sedang membangunkan sistem learning management system kita untuk pelajar kita kan, yang mana boleh belajar ini kita ambil iktibar daripada peristiwa COVID yang lepas lah. Dalam sama keperluan lain seperti kelengkapan macam mesin jentera yang terkini juga kita dalam proses untuk menambah baik lah. Termasuk juga kurikulum kita bangunkan. Kalau ada program MQA ada, kita dalam proses untuk memendekkan kursus. Kita tahu di luar belia tak nak lama-lama dengan pengajian. Betul. Sekarang diploma pun boleh sampai 2 tahun. Kita sekarang di IKN kita 3 tahun. InsyaAllah kita akan pendekkan jadi 2 tahun setengah sebab kita melihat pada kemahiran. Dan program sijil kita pun kita akan pendekkan insyaAllah. Dan juga kita akan masukkan kurikulum yang sesuai dengan industri semasa lah. Dan data kita tak ada masalah, peringkat kita tak ada masalah sebab data kita boleh secara terus daripada Kedatangan Malaysia. Karakter macam mana industri craft di luar kan. So kita apply, kita boleh menjangka lah apa yang akan berlaku dalam tempoh 5-10 tahun akan datang lah. Kalau pada mereka yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan IKN tu sendiri, kita kalau nak mengenal pasal craft ni, dia kena datang tengok. Kena datang ni, tak boleh tengok secara online ni. Sebab kita memang ada kita dah menganjurkan 2 kali open day tau. Open day IKN. Bulan 5 kita buat pada bulan 5. Biasa 20 hari bulan, 20 hingga 21 kita buat 2 hari atau 3 hari lah. Kali kedua kita buat secara fizikal. Lepas COVID tu kita ada buat secara maya. Kita ada buat masa maya. Saya pun masa tu tengah kena COVID kita buat kan. Alhamdulillah adalah orang masuk dalam kita punya online punya open day tu. Dan seterusnya kita buat pada tahun lepas kita buat secara fizikal. Alhamdulillah dapat sambutan. Yang terbaru ni makin bertambah. Kita buat sekali dengan pertandingan. Pertandingan ukiran kayu dan juga cantik batik. Kita panggil student sekolah untuk tengok. Dan elok datang ke IKN kalau nak tengok. Kita sentiasa terbuka. Boleh datang tengok, boleh tengok para pelajar kita membuat craft lah daripada 6 bidang tadi. Dan jika kita boleh bawa melihat kepada galeri kita, setiap jurusan kita, bidang kita ada galeri masing-masing. Kalau batik ni ada galeri dia, kalau seramik ada galeri dia. Kita boleh tengok hasil sekarya pelajar kita. Dan boleh seloknya datang ke IKN untuk tengok sendiri. Dan kalau tidak pun boleh tengok kita punya website. So kita ni FB lah. I see. Okay. Sangat menarik. Saya sangat-sangat puas hati sebab saya dapat memahami dengan lebih mendalam lah berkenaan dengan sistem dan model latihan di IKN tu sendirilah, especially Adi Guru Craft. Kalau macam saya cakap tadi, I'm actually a fan of Adi Guru Craft punya sistem tu. Dan harapan saya personally, kalau boleh whatever perancangan tu, kalau boleh jangan lari daripada identiti tu. Yang itu keunikan dalam IKN tu yang tidak ada, saya rasa dalam institusi TVET yang lain tu belum ada lagi sistem tu. Itu yang saya nak sebut kita di IKN. Selain daripada kita mengeluarkan tenaga mahir, peranan kita besar juga di peringkat pemeliharaan dan pemuliharaan. Kita menjaga tu yang salah satu daripada objektif kita lah, yang kita buat di IKN. Dan kalau kita lihat pun, kalau kita siapa-siapa datanglah ke Malaysia ataupun orang-orang datang, kita berbangga untuk bawa
tunjuk kepada adik-adik guru kita, usahawan-usahawan kraft kita. Kita sebangga sebab kita nampak macam walaupun adik guru yang buat, kita rasa itu pun hak kita. Yes, betul. Sebab betul. kita datang daripada hak bangsa dan negara ya, itu yes. hak bangsa dan negara. Betul. So terima kasih banyak tuan. So dengan harapan setiap perbualan kita ni mungkin akan ada yang berminat untuk masuk ke industri craft tu sendiri, bukan semata-mata IKN tetapi industri craft as a whole lah. So untuk para pendengar dan penonton, untuk maklumat lanjut sila layari laman web TVET Madani dan juga portal UP TVET sekiranya berminat, dan boleh lihat secara langsung apakah program-program ditawarkan oleh IKN di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Oh, nampak sekali je. So untuk itu kita akan berjumpa lagi. Akhir kata, jangan lupa #jom masuk TVET, pilih TVET, pilih kemahiran, skills for all. Thank you. Jumpa lagi.